kenduri udhiyah, iaitu hari raya kurban, akikah, apa lagi, maulud Nabi tu tak. Benda-benda yang menjurus kepada Allah dan Rasul, benda-benda yang menjurus pada hiburan, kesukaan manusia ataupun menyuburkan nafsu, tidak dibuat di masjid. Mana tahu takut kalau kita jenazah je so kan. Belajar-belajar jenazah, nanti orang jenazah ada mai kulit ada kebarak lah. Lepas tu jemput kau tu semua agama, la haula wala. Dia jemput semua kaum. Segala Hindu, Buddha semua boleh pindah. Ni dia. Satu ajaran baru yang sedang berkembang pesat di sebelah Jordan sini tak ada lagi. Jadi sebenarnya bila mendirikan sebagai Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan dia semaya daripada mengejarkan demikian itu, daripada segala perkara jahat-jahat. Bila kita buat dengan sempurna, jaga sebelum solat, jaga di dalam solat, jaga kemudian daripada solat, yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dia punya jaminan Allah orang solat. Sebab tu orang yang solat dengan benar-benar solat, dia perangai berubah perangai, berubah watak, berubah akhlak, keluarga dan jiwa pemikiran sudah berubah. Sebab diubahkan oleh ibadat bernama solat. Sebab tu solat ni penting. Solat ni ialah satu ibadat yang merubah jiwa manusia secara automatik. Solat tu sendiri. Sebab kita guna bahasa solat, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana kalau nak ubah masyarakat, kena ubah semaya. Tak boleh bukan ubah kerajaan, ubah semaya. Bila orang tak semaya, tukar mereka main tahu tak jadi. Saya rasa lah kita ni selagi tak ubah pemimpin, tak jadilah kita ni. Ada orang cadang, Tuan pengurusi, saya cadangkan malaikat Jibril mereka. Mungkin dah aman. Mereka pun tak ambil. Sebab orang tak semaya. Orang tak semaya. Mari siapa ulama mana pun berkata, selagi orang manusia meninggalkan solat, manusia tidak akan melakukan kedamaian dan kebaikan. Sebab kehancuran umat Islam disebabkan meninggalkan solat. Maka keluarga, mak, bapak suruh semaya je lah. Orang lisan nak tulis cara berfungsi dia. Bagaimana fungsi manusia dan peranan dia? Kerja-kerja terbagi dua. Satu, kita panggil dia ulama. Satu, kita panggil dia umara. Apa makna ulama? Ulama pemimpin manusia supaya jadi baik. Orang jahil jadi ilmu, yang jahat dia pimpin jadi baik, yang tak pandai dia pandai, yang tak semaya pimpin semaya. Namanya ulama. Dia terdiri daripada katakanlah kalau kita Asy-Syafi'i. Dia ni serau ulama. Maka cara dia duduk bawah dia ni ialah satu batalion manusia bergelar jamaah yang membawa kepada maslahah ibadat, supaya dia belajar ilmu, belajar agama, belajar semayang, belajar Quran dan sebagainya, belajar hadis dan sebagainya. Ini kita panggil dia ulama. Dia pimpin manusia, dia ajar segala. Yang ni umara, iaitu salata, dipimpin seorang manusia bernama sultan. Dan bawah dia ni ialah tugas dia ialah penempatan pekerjaan tentera, polis, immigration, custom, jualan ikan, kembung dan pari dan sebagainya, termasuklah ikan tenggiri lah. Kemudian tentera laut, polis, diraja dan sebagainya. Kemudian import, ekspor, kemudian mahkamah, kemudian dan lain-lain lagi. Ini kerja sebagai umara. Jadi kalau ulama mari duduk sini, saudara, dia kena jaga semua ni. Maka boleh tak buat? Ulama nak kena jadi polis, ulama nak kena jadi askar, ulama nak jadi custom, ulama nak kena jadi pegawai nelayan di laut. Jadi ini tugas sebagai umara. Mana ada berapa dalam negara tu? Hasil negeri, minyak, Petronas dan sebagainya, supaya rakyat negara ni tidak lapar. Yang jahat dihukum, yang baiknya dibina sebagainya. Adapun peranan ulama ialah mendidik
Raja mendidik polis, mendidik askar, mendidik kasta, mendidik nelayan, mendidik orang awam menjadi orang saleh. Itu peranan dia. Jadi peranan itu berbeza. Jadi saudara boleh pilih. Kalau saudara jadi ulama yang memerintah, ambil duduk di Putrajaya. Kalau nak jadi ulama mendidik manusia, duduk di pucung Al-Mabis Kari. Pilih nak duduk mana boleh. Sebab apa? Peranannya ada dua. Peranan ulama di zaman Syafi'i diambil oleh Harun Peranan umara di zaman Syafi'i diambil oleh manusia bernama Harun Ar-Rasyid. Dan peranan ulama di zaman Hanafi pun samalah, Ar-Rasyid lagi. Jadi saudara, hak ni kita panggil dia umara, hak ni kita panggil dia ulama. Jadi peranan dia tu saja. Tidak salah, tapi kita nak pilih yang mana. Kalau sudah pilih pemerintah, ni tugas dia. Ni tugas dia, parit tak ada kena buat parit, banjir kena buat, kena tubuh pula apa, ni mari betul jaga rakyat. Itu nama dia sebagai umara. Urusan pemerintahan negara namanya umara. Urusan jaga umat namanya ulama. Termasuk raja di sendiri pun panggil Syafi'i pergi istana dia supaya mengajar. Imam Malik pernah pergi ke rumah Harun Ar-Rasyid. Dia Harun Ar-Rasyid ni seorang ulama, seorang umara yang suka belajar. Jadi dia panggil Imam Malik pergi belajar di istana. Imam Malik kata, tak boleh tuanku, tak boleh telagor cari timbuk. Telagor di mana? Tak boleh pergi cari timbuk. Timbuk tak timbuk? Dia kena timbuk cari gigi. Jadi Harun Rasyid kata, okey tak apalah, aku pergi rumahmu. Jadi dia pergi rumah di tempat pengajian Harun. Ini apa pengajian? Imam Malik. Imam Malik ni saudara guru pada Imam Syafi'i. Dia pergi sampai kat sana. Assalamualaikum Imam Malik. Waalaikumsalam. Siapa? Saya tuanku. Oh tuanku nak mengaji. Oh iyalah. Masuk tuanku masuk. Pintu rumah dia ni rumah Masarugu. Masuk ke mana orang kata dia? Masuk ke celah tu tuanku. Nyomu bakar je pun pintu. Mana pintu ya kau? Tuanku nyomu sikit ada pintu kata dia. Pintu dia rendah. Yang raja nak masuk balik, gua dia tinggi. Tak muat dah tu. Malik, apa dia kesakok dia punya mahkota. Abu mahkota tu. Dia berbuat tak jemore tak jemore. Buat mahkota tak jemore masuk. Pernah masuk ke bawah kata biasa tu pondok guru ngaji. Sebab apa? Imam Maliki ulama, Harun Ar-Rasyid umara. Tadi kalau kita ulama pun nak, umara pun nak, saudara umara boleh pilih nak hak mana. Nak jadi polis, nak jadi perokok, salah satu. Kalau jadi polis, duduk di Bukit Amir. Nak jadi perokok, lapor diri kepada Din Jerawat. Din Jerawat dah pernah tembok dah. Perokok baru saya tahu. Hak lama nama dia Din Jerawat, Botok G, Batu Kalimutu. Semua kena tembok belakang dah. Jadi dalam masalah hidup kita ni, saudara boleh pilih. Saudara boleh pilih nak jadi sebagai pemimpin masyarakat. Saudara boleh pilih nak jadi sebagai ulama yang mengajar. Saudara ni kita panggil dia profession. Nak jadi engineer boleh, nak jadi doktor boleh, nak jadi nelayan boleh pilih. Nak jadi Perdana Menteri boleh. Report dengan Tan Sri Anwar bin Ibrahim. Join dia. Masa dia menuju ke Putrajaya. Join kita menuju kepada Baitul Tuyuk. Tak dapat apa-apa. Jangan ke nak jadi wakil rakyat, serap. Nak jadi untuk nulis habuk pun tak boleh. Dia cuma untuk mengaji saja. Untuk mengaji saja. Untuk belajar semayang, belajar puasa, belajar zakat, belajar kurban yang jadi kontroversi. Kontroversi apa tu? Daging kurban boleh beri pada kafir sebab apa tak ada nas. Saya nak cerita sikit lah. Kita orang mengaji ni. Semua benda, semua hukum adalah berpecah kepada tiga, berpecah pada 4. Ini kita solat. Pusingan kedua pasal ni kan. Akan yang pertama kita panggil hukum melalui Al-Quran. Yang kedua melalui As-Sunnah. Yang ketiga melalui Ijma'. Yang keempat melalui Qiyas. Saudara,
ada hukum, katalah haram, haram dengan nas.